يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Yang dihormati pengerusi dan juga saf kepimpinan Surau Nusari Bayu 2, ashabul fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, para asatizah, tuan-tuan guru, para alim ulama, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, ayah-ayah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, kasih dan sayang Allah. Allah rezekikan kita bertemu pada malam ini, tuan-tuan dan puan sekalian, untuk sama-sama kita membicarakan, untuk sama-sama kita berkongsi dalam satu hal, satu perkara berkaitan tentang Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita bermula dengan kita pada malam ini, tuan-tuan, melalui kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, keterangan pada adab pembaca Al-Quran. Satu kitab yang kita dah buka di segi muqaddimahnya, pengenalannya pada pertemuan tak silap saya bulan lepas pada kuliah subuh. Alhamdulillah. Lalu kita bersetuju tahun lepas macam ni kot. Bulan lepas, bulan 1. Kan begitu macam itulah. Insya-Allah mudah-mudahan sama ada akhir bulan 12 atau bulan 1. Kita dah buka muqaddimah berkaitan tentang pembacaan kitab ini insya-Allah. Walaupun kita lihat pada awalnya, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, pada asasnya kitab ini merupakan antara kitab rujukan ataupun kitab yang banyak diguna pakai di pusat-pusat tahfiz, madrasah tahfiz dan sebagainya.
kerana dilihat pendekatan yang digunakan pakai lebih kepada penghafaz Al-Quran. Namun begitu, kalau kita baca dari segi muqaddimah berkaitan tentang penghargaan kerana kitab ini, pengarang kitab iaitu Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang saya rasa tak perlu nak diperkenalkan lagi kot, kita tahu siapa beliau, kita boleh baca di biografi, tak apa, tak masalah. Yang merupakan satu ulama yang sangat besar, yang sangat hebat. Bahkan banyak karya-karya Imam An-Nawawi banyak tersohor atas muka bumi ini. Bahkan masjid dan surau di sekitar kita pun banyak menggunakan kitab Imam An-Nawawi. Antaranya Riyadhus Shalihin, antaranya Matan Arba'in, hadis 40, Al-Azkar dan sebagainya. Bahkan kitab ini juga ada kitab yang ta'awal, yang membicarakan tentang bagaimana seorang nak dekat dengan Al-Quran. Dia perlu ada adabnya. Bukan nanti kita baca Quran, kita buka Quran dah baca macam tu aja. Perlu jaga adab, tata susila dan sebagainya berkaitan tentang Al-Quran. Kenapa nak jaga adab? Sebab Al-Quran merupakan kalamullah, kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kalam yang lebih mulia berbandingkan kalam Al-Quran. Sebab kita jaga adab dan sebagainya. Jadi itu segi mukadimah awal kitab At-Tibyan ini. Dan sebenarnya pada peringkat dulu pun, kenapa tak tersebar luas dalam masyarakat kita? Kerana kitab dalam bahasa Arab. Zaman saya belajar dulu pun dalam tahun 90-an, awal 90-an pun dalam bahasa Arab juga. Tapi sekarang alhamdulillah dah ada terjemahan, banyak terjemahan. Bahkan bukan sahaja di Telaga Biru, tapi ada syarikat lain pun buat terjemahan dan sebagainya, untuk dibawa pendekatan kepada masyarakat awam umumnya berkaitan tentang Al-Quran. Bahkan menjadi motivasi dan semangat pada kita semua agar kita mampu untuk memahami Al-Quran dan seterusnya menghafaz Al-Quran, insya-Allah, mudah-mudahan. Baik, jom kita lihat dari segi awalnya, Kita lihat dari segi tengok dari segi pada muka surat 5V dalam Roman tu V, okey. Itu kita lihat, kita boleh kita baca kulit-kulit lah, insya-Allah, mudah-mudahan kan. Kulit-kulit insya-Allah itu baru cantik khatam bab kitab ini, insya-Allah. Di segi V dan Roman tu, okey. Yang Roman tu ayat Quran depan tu di dalam ni ada diterangkan lagi, insya-Allah, mudah-mudahan. Roman tu kita isi kandungannya, okey. Isi kandungan, ada biografi dan sebagainya. Kita lihat kitab ini tak panjang pun, hanya mengandungi 9 bab sahaja. Kalau lihat keseluruhan dalam kitab ini dah ditahqiq semula ataupun terjemahan dengan bahasa yang lebih mudah, hanya mengandungi 185 muka surat sahaja. Kalau dalam kitab bahasa Arab yang asal, lebih daripada 200 lebih muka surat. Dan ada dalam rumah saya 218 muka surat. Jadi terjadi tumbak yang berbeza lagi dan sebagainya. Tapi bila diterjemahkan dalam bahasa Melayu, dia ambil bahasa yang mudah difahami untuk orang awam baca dan sebagainya, sekitar 185 muka surat. Dan kitab ini yang mengandungi 9 bab ini, kita lihat dari segi tajuknya, kita nampak hanya 4 bab sahaja yang bercerita tentang adab, iaitu bab yang keempat, 5, 6 dan 7. Bab 1, 2, 3 tu berkaitan tentang kemuliaan, berkaitan tentang keistimewaan pembaca Al-Quran. Jadi kita lihatlah bagaimana ganjaran dan sebagainya. Bab 4, 5 dan 6 baru fokus berkaitan tentang Al-Quran. Biasalah mana-mana kita buka, kalau kajian sekalipun, bukan bab 1 mula dengan kajian. Contoh macam sekarang, tuan-tuan doakan saya dalam proses menyiapkan tesis PhD saya. Bab 1, 2, 3 itu baru cerita mukadimah. Bab 4 baru mula start kajian betul-betul. Bab 5 baru nak analisis. Nampak 1, 2, 3 tu kita letakkan maklumat-maklumat yang sedia ada, kita rangkumkan. Tu dah ada dalam maklumat tu. Kajian kita pada 5. Tu sebab kajian lah sebagainya. Itu berkaitan juga kita 1, 2, 3 tu dimasukkan apakah kelebihan sembahyang Al-Quran dan sebagainya. 4, 5 tu pun kita. Jadi doa sama-sama lah, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan dan orang tu oleh Allah SWT untuk kita baca kitab ini daripada awal hingga habis, insya-Allah, mudah-mudahan. Baik. Terusnya buka sebelah. Okey, bab tadi tu 8, 9 tu berkaitan tentang ada ayat Quran, tentu hukum fiqh lah biasanya. 8, 9 tu berkaitan tentang hukum fiqh, berkaitan tentang Al-Quran dan sebagainya. Baik. Musab sebelah
Baginda Nabi SAW meletakkan satu Imam Nawawi meletakkan satu hadis Nabi yang bermaksud perumpamaan seorang penghafaz Al-Quran ibarat unta yang terikat. Jika dia memeliharanya, dia tidak lari. Jika dia melepaskannya, ia akan pergi. Itu ibaratnya. Kita ni kadang-kadang tuan-tuan walaupun tak hafal 30 juzuk, tapi saya percaya sekurang-kurangnya tuan-tuan buat yang sekalian dah hafal 10 surah dah paling kurang. Al-Fatihah 4 kul dah 5 dah. Campur wal as, campur apa lagi? Wadduha, alam nasrah, wattin wa zaitun. Macam ni pendek-pendek lagi. Inna a'toina 10 dah. Paling kurang 10. Itu pun kau tak jaga betul-betul akan lari lah. Itu sebab paling kurang. Apatah lagi bila kita hafal banyak surah. Itu sebab perlu kita, tu Nabi pesankan, orang hafal Quran ni ibarat unta yang terikat. Kita ni kan kita jaga dia, kita belai. Terlepas tali tu habislah. Quran juga macam tu. Kita nak dekat dengan Quran, nak dekat dengan diri kita, kita kena belai dia. Belai itu bukanlah maksud kita ambil Quran. Boleh juga ambil Quran, kita buat tidur sebagainya, buat mandi, tak ada melampau pula kan. Itu adab dijaga. Tapi kita pegang hari-hari. Kita pandang Quran tu hari-hari. Dan kita baca hari-hari dan sebagainya. Itu berkaitan tentang kita melari adab dan sebagainya. Okey, baik. Seterusnya. Ustaz, seterusnya berkaitan tentang biografi Imam An-Nawawi. Seingat saya pertemuan kita yang lalu sudah sentuh sikit dah berkaitan dengan Nawawi Ustaz kan. Itu Imam Nawawi. Soal Imam Nawawi, Imam An-Nawawi, Nawawi itu disandarkan kepada tempat kelahirannya, iaitu di kampung di negeri Nawa. Di satu daerah Nawa dan daerah di Hauran, kampung Hauran di Damsyik, Syria. Nawa, nama kampung tu Nawa. Sekarang ni kalau lihat dekat peta pun tak nampak dah Nawa tu. Nak gambar, tapi kita tahu Nawa tu wujud. Sebab apa? Disandarkan kepada Imam An-Nawawi, imam yang sangat hebat, yang berada di kampung nama daerah Hauran di Damsyik, Syria. Itu kehebatan di An-Nawawi. Baik. Nama sebenarnya Yahya bin Syarafuddin. Yahya bin Syarafuddin bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Juma'ah bin Hizam An-Nawawi. Itu disandarkanlah. Kalau tuan-tuan tu sekarang ni ramai orang sandarkan nama masing-masing. Asal daripada Rembau, Rembawi contohnya. Kalau asal daripada mana, kalau kata ikutlah, nak sandarkan tempat pun boleh, nak sandarkan tempat belajar pun boleh, terpulang masing-masing. Nak nampak tempat tu kan, sebagainya. Itu berkaitan tentang gelaran hujung dan sebagainya. Okay? Kita sentuhlah mukadimah di segi biografi ni pada pertemuan minggu lepas, insya-Allah, mudah-mudahan kan. Alhamdulillah. Baik. Tuan-tuan boleh baca berkaitan biografi ni kat rumah dan sebagainya. Okey. Cuma saya nak fokuskan di sini, muslimin dan muslimat sekalian, kita lihat Imam An-Nawawi rahimahullahu taala termasuk dalam ulama al-ulamaul uzzam. Apa ulama uzzam? Ulama yang membujang, yang tak kahwin sampai akhir ayatnya. Bahkan kita lihat bukan ulama ni menolak sunnah, tidak. Pak Nabi menyatakan, faman waliba falaysa minni. Bahawa siapa tolak sunnah aku, dia bukan daripada kaum aku, umat aku, kata Nabi. Bahkan kahwin tu sunnah yang terbesar. Tetapi kenapa? Sebab Imam An-Nawawi terkesan dengan cintanya kepada ilmu. Ada kitab susunan daripada Syekh Abu Fatah Abu Hudah, Al-Ulama Ul-Uzza min Atharil Ilmi. Ulama-ulama yang membujang, yang tak kahwin sampai ke akhir ayatnya sebab terkesan dengan ilmunya. Antara siapa? Imam An-Nawawi. Siapa lagi? Imam Ibn Tabari. Imam Tabari buat tafsir Tabari tu pun tak kahwin juga. Tapi kalau kata sekarang kita hari ini, umur dah agak 40-an, 50-an, tak kahwin-kahwin juga, sayang tuan-tuan, rugi orang kata kan. Sebab ilmu okey lagi lah, tapi terkesan sebab makwa kena ambil orang, contohnya kan. Zaman sekolah, kapal semua makwa kena ambil, sampai besar kecewa, tak nak terima orang lain lagi, hati dah tertutup dah katanya. Kan sayang, rugi, kena kahwin. Itu sunnah yang terbesar. Sebab dalam Al-Quran ada cerita berkaitan tentang memang sifat manusia ini diciptakan akan berkehendak kepada zuriat. Tapi bila mana Imam An-Nawawi dan Imam yang lain, dia terkesan. Sekarang pun ada. Kalau tuan-tuan pergi ke Madinah, cari Dr. Fa Abdul Rahim, seorang
doktor yang paling hebat asal daripada India, tapi dah dapat mustautin di Saudi, yang buat silibus bahasa Arab di Madinah. Pun umur dah 80 lebih dah sekarang, tak kahwin. Bila tanya dia, kenapa Syekh kau tak kahwin? Aku dah jatuh cinta lebih dahulu dengan bahasa Arab ni, sampai kan aku tu lupa nak pandang perempuan dekat macam tu. Tu dimaafkanlah dan sebagainya. Itu juga Imam Nawawi termasuk mereka yang tak sempat menikah sebab duk khusyuk baca kitab dan sebagainya. Bahkan digambarkan juga dalam muqaddimah Imam An-Nawawi ini, saya ceritakan pada bulan lepas, Imam An-Nawawi punya barakahnya dalam satu hari dapat belajar berguru 12 subjek. Dalam satu hari dapat belajar berguru. Kau setakat kita kat rumah baca 12 buku tu okey lagi lah. Kau dia belajar berguru, maksudnya jumpa guru ni belajar 1 jam, jumpa guru ni lagi 12 subjek satu hari. Kita hari ini kadang-kadang baru 3-4 subjek pun dah pening kepala dah. Bukan 3-4 subjek je, kita kuliah masjid pun kalau boleh ambil 1 subjek aja. Bila dengan satu lah. Kak Isyak nak buat, JK kata nak buat kuliah Isyak ni, tak payahlah ustaz, maghrib dah lah ustaz, Isyak penat dah. Tak nak kita, cukup maghrib je. Sebab kadang-kadang orang maghrib pun tak nak datang dah. Malah lah datang, minggu depan lah datang, besok lah buat pilihan dan sebagainya. Tapi barakahnya Imam An-Nawawi Allah berikan kelebihan kepada dia, satu hari dapat talaki berguru 12 subjek. Itu kehebatannya. Bahkan Imam An-Nawawi cukup menjaga pemakanan dia, dan dia makan sehari sekali je. Sehari sekali je makan. Kita makan sehari berkali-kali kan. Kan berkali-kali lah. Pagi makan, tengah hari makan, petang makan, kalau boleh 6 kali makan. Sekarang PKP pula tak berhenti makan. Sampai kan ibu-ibu kata dapur tu tak berhentilah, asyik masak aja. Sebab anak kat rumah, dia ajak lapar, nak buat apa kat rumah kan, tak ada apa nak buat. Ajak lapar, tak berhentilah dapur sebagainya. Macam contoh macam saya juga kadang-kadang kat rumah, sampai isteri pun malah masak dah, sebab anak perempuan tu dah besar, dia masak sendirilah untuk abang adik-adik sekali. Tak apa, kongsi-kongsi sebagainya. Nak gambarkan di sini makanan dijaga sungguh-sungguh oleh Imam An-Nawawi, dan dia cukup memiliki ingatan yang sangat kuat. Saya dah nyatakan dahulu pada pertemuan yang lalu, sebenarnya kita ni ingatan kita kuat sebenarnya. Allah takdirkan kuat, cuma kita tak guna dengan betul, tak guna sebaik mungkin. Zaman dahulu nombor telefon semua kita ingat, lebih daripada 10 rumah kita ingat. Zaman sekarang kita serahkan ingatan tu dekat telefon kita. Betul sendiri pun, berapa nombor aku? Sekejap nak tengok telefon sekejap. Oh, nombor aku sekian, lupa dah. Dulu tak, ilmu kena ingat sekian dan sebagainya. Tu maksudnya kena guna ingatan tu, baik baca dan sebagainya. Tu bagi kita dalam mukadimah. Tak apa, nanti Bu Ayah boleh baca pada awalnya. Kita sentuh mukadimah ini pada pertemuan yang lalu, insya-Allah. Alhamdulillah. Baik. Seterusnya, saya nak terus bawa kepada tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian. Kita terus masuk sebenarnya berkaitan tentang bab yang pertama. Okey. Adapun berkaitan tentang metod buku ini dilakukan, tuan-tuan boleh baca, jangan risau. Saya difahamkan buku ini di sponsor saya, diinfakkan oleh hamba Allah. Jadi mungkin letak di surau kot, letak di surau. Jadi tuan-tuan boleh bacalah, boleh baca. Kalau kata nak pinjam, kita tanya AJK lah, tapi kena pulangkan balik. Sebab ada 20 naskah saja yang di order kepada saya. Jadi boleh baca. Dari segi awal daripada biografi, tuan-tuan bacalah dari segi kata penerbit, metod buku ini dihasilkan. Itu juga dengan istilah yang digunakan oleh Imam Nawawi dalam kitab ini. Saya cuma nak masuk pada bab yang pertama pada malam ini, insya-Allah. Mudah-mudahan berkaitan tentang itu fokus kita. Adapun awal tu cerita awal, mukadimah dan sebagainya, tuan-tuan boleh baca, insya-Allah, mudah-mudahan. Okey, baik. Kita terus lompat. Buka pada muka surat yang pertama. Okey. Buka muka surat yang pertama di bawah tajuk Himpunan Kelebihan Membaca Al-Quran dan Para Penghafaznya. Okey. Surat yang pertama, bab yang pertama, Himpunan Kelebihan Membaca Al-Quran dan Para Penghafaznya. Dalam kitab ini, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala telah membuat keputusan dan telah memilih dalam beribu ayat Al-Quran
6,236 ayat Al-Quran, Imam An-Nawawi memilih 2 ayat untuk diletakkan di peringkat awal bab yang pertama, berkaitan tentang kelebihan baca Al-Quran dan para penghafaznya. Padahal kita lihat di situ, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, dalam Al-Quranul Karim berkaitan tentang perihal baca Al-Quran, tentang kelebihan baca Quran dan sebagainya, lebih daripada ratusan ayat yang diletakkan berkaitan Al-Quran. Tapi Imam An-Nawawi telah memilih 2 ayat yang dipetik daripada surah Fatir, surah ke-35, pada muka surat tak siap saya 437 ya. Lihat Al-Quran ayat ke-29 dan ke-30. Okey. Bila mana kita baca satu kitab, kita lihat apakah signifikan ayat tersebut dan menjadi pilihan kepada pengarang untuk diletakkan dalam kajian ataupun dalam penulisan beliau. Kita lihat ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Okey, mari kita lihat di segi terjemahan asas. Terjemahan asas yang digunakan pakai dalam terjemahan Al-Quran yang kita ada pada hari ini. Okey, untuk mudah kita memahami. Apa katanya? Innal ladzina yatluna kitaballah. Inna tu taukid, sesungguhnya. Alladzina, orang-orang yang selalu, ataupun orang-orang yang yatluna, selalu membaca apa? Kitaballah, membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, ya. Letakkan braket Quran lah, boleh, tak masalah, ataupun sebagainya. Wa aqamus salata wa anfaqu, wa aqamus salat, dan tetap mendirikan solat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan dia mendermakan daripada apa yang kami kurniakan kepada mereka, sirran, secara sembunyi, wa alaniyah, ataupun terbuka, terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka dengan amalan yang demikian, yang 3 perkara tadi, baca Quran, dirikan solat, dan infakkan hartanya. Apa kata Allah SWT? Mereka mengharapkan sejenis perniagaan tijarah yang tidak akan mengalami kerugian. Okey, baik. Saya nak berkongsi dengan tuan-tuan. Dalam ayat ini kita lihat Allah memulakan ayat ini dengan yatluna. Artinya ada 3 perkara di sini. Kita faham yatluna kitab Allah, baca kitab Allah. Wa aqamus solah, mendirikan solat. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan dia infakkan hartanya secara macam mana? Sirran, rahsia ataupun terang-terangan. Ada 3 perbuatan kan? Baca Al-Quran, baca kitab, solat, dia infakkan sedekah dan sebagainya. Okey. Kita lihat dalam nak menilai tentang suatu ayat Quranul Karim, bukan kita nak nilai betul ke salah, tidak, tapi kita nak memahami konteks ayat tersebut. Dalam Al-Quranul Karim ada satu dimensi dipanggil ijaz. Ijaz ni kemukjizatan, dan salah satu cabang ijaz, ijaz al-bayani, ijaz pada bahasa yang digunakan. Okey, kita lihat Allah menggunakan kalimah yatluna, artinya membaca. Okey, kita pernah dengar kan wahyu yang pertama diturunkan bunyi apa? Iqra. Iqra kan? Apa tu Iqra? Bacalah. Artinya rupanya ada kalimah bacaan lain rupanya. Terjemahan pada ayat dulu baca. Talam, tilawah. Kita dengar tilawah kan? Tilawah tu baca Quran. Okey. Kita pernah dengar juga qiraah, pun baca juga. Orang sebut tahsinul qiraah, mencantikkan bacaan. Kan qiraah, okey, qiraat, wajah-wajah bacaan. Iqra daripada qiraah lah, iqra bacalah. Okey, satu. Tilawah rupanya baca juga. Lepas tu kita teringat ada para asatizah, kalau dia mengajar ilmu tajwid
Apa dalil dia? Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah akan Al-Quran secara tartil. Rupanya paling kurang ada 3 istilah dalam Quran yang terjemahannya baca. Iqra, kan? Atau ada tilawah, ada warattil. Kalau kita fail amarnya iqra, utslu dan rattil, atau bacalah, semua baca. Cuma nak faham macam mana. Itu sebab bila mana kita baca terjemahan Al-Quran, jangan lihat terjemahan sahaja, tengok apakah konteks kalimah yang diguna pakai. Sebab Al-Quran dia bahasa Arab, tapi bahasa Arab Al-Quran dia ada i'jaz al-bayani yang menerangkan tentang konteks ayat tersebut. Okey, kita lihat. Senang faham. Saya bukan ringkas, senang ringkas. Kenapa Allah membuat pilihan untuk menurunkan kalimah pertama iqra, bacalah. Dan apa jawapan Nabi? Ma ana biqari, aku tak mampu nak baca. Iqra kali kedua, bacalah. Ma ana biqari, aku tak mampu nak baca. Okey, betul yang kita sebut iqra, ma ana biqari. Baru dia bersambung iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah demi nama Tuhan kamu yang menciptakan kamu. Artinya tuan-tuan, boleh kita ambil pendekatan. Kalau dalam iqra ni mudah faham, kalau bahasa negeri lah, bahasa Inggerisnya dipanggil read baca kan. Okey, kita baca, nak baca macam mana? Terpulanglah. Itu sebab iqra ini satu istilah yang digunakan pakai baca benda tu. Nabi wahyu pertama turun iqra, nak baca Quran tak ada lagi daripada depan mata Nabi. Quran dah ada pada Allah SWT kan. Bagi kita dalam surah Rahman disebut Ar-Rahman Allamal Quran. Quran dah ada dulu, baru ceritakan manusia. Bila wahyu turun pada Nabi, Nabi tahu iqra dulu, nak baca dekat mana. Sebab itu nak menggambarkan di sini iqra tu kita baca. Mungkin baca daripada dengar orang, daripada orang baca kita ikut. Kita baca daripada mana-mana kita nampak artikel dan sebagainya, tu baca. Bukan daripada Al-Quran, bukan daripada kitab. Tu iqra. Ketika kata baca dalam konteks yang umum. Konteks yang umum, maksudnya bebas. Okey, itu iqra. So bila mana sebut iqra tu memang dia bebas, bacalah. Tapi kita ni kadang-kadang, itu sebab bila mana Allah sambung ayat tersebut iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah demi nama Tuhan kamu. Kadang-kadang orang buat pilihan, buat alasan, Ustaz nak baca Quran ni tak pandai Ustaz, tajwid tak pandai. Nantilah Ustaz nak baca Quran ni nantilah, nak sibuk belajar dululah. Kita kalau kata di segi orang yang betul-betul beriman kepada Allah, bacalah Quran tu sebab Allah menciptakan kau. Allah berikan kau nikmat, berikan kehidupan yang baik. Pandai tak pandai, buka Quran baca. Kau nak baca macam mana? Masuk kepada level yang kedua, rattil. Rattil tu kita baca Al-Quran dalam satu indikator dengan tajwid yang sebenar. Itu sebab kalimah qiraah, kalimah iqra dalam Al-Quran sekitar 16-17 kali diulang. Dan berkaitan tentang iqra, bacalah, Allah ulang 5 kali. Bahkan dalam surah Muzammil juga disebut faqra'u ma tayassara minhu, bacalah kamu daripada Al-Quran mana yang mudah bagi kamu. Itu sebab kita ada wajah qiraat yang berbeza. Kita di Malaysia mudah baca ikut kita lah. Kalau kata kita belajar bab qiraat, ada lebih 7, 10, 14, 21 wajah, terpulang masing-masing. Kita hari ni ambil satu wajah aja yang mudah bagi kita kan. Fatihah saja senang aja. Kalau baca qiraat dia baca macam-macam. Contohnya baca kalau dia baca wajah Hamzah dan sebagainya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu baru satu surah. Belum lain berbeza dengan kita. Sebab Al-Quran sebut faqra'u ma tayassara minhu, bacalah Quran kamu. Mereka tinggal dekat Sudan akan baca ikut wajah kolon. Mereka tinggal di sekian, wajah sekian dan sebagainya. Kita di Malaysia ikut wajah bacaan riwayat Hafs an Asim. Itu kalimah iqra. Artinya kita baca tu tanpa kita fikirkan benda lain, baca je, baca. Itu sebab ada orang ambil keputusan bila dia baca macam ni je, diam. Macam baca buku pula. Kan?
Dari satu segi dimaafkanlah, mungkin dia tak pandai, dia takut dia betul-betul salah, tapi kena ambil rattil, kena belajar, kena ambil tajwid macam mana. Bacaan tartil ini dengan tajwid yang betul. Tu usaha tajwid akan jaga tuan-tuan lah, kan ada ilmu tajwid dan sebagainya, itu istilahnya. Dalam rattil boleh kita kan bezakan sebagai bahasa Inggeris sebut to recite. Kalau baca to read, read baca, recite baca juga. Saya tanya anak saya tingkatan 2. Dia sekolah SPPS, saya tanya, apa beza read dengan recite? Dia kata biasa menggunakan dalam bahasa Inggeris, kalau buat ayat, read ni read book, baca buku. Kalau recite to prayer, maksudnya dia baca doa. Dalam soal doa kan. Sebab doa ni perlukan pemahaman kita dengan cara intonasi yang sebenarnya. Artinya recite ni kita baca dengan intonasi. Bila baca tu terpulang, macam diam boleh, tu baca awal. Tapi bila rattil kena baca dengan intonasi, dengan tajuk dan sebagainya. Utlu pula macam mana? Yatslu ni baca macam mana? Okey tuan-tuan, dalam Al-Quran ada digambarkan berkaitan tentang pemahaman utlu ini, dan akhirnya jadi dengan tilawah. Tengok dengan tilawah tak? Kan? Dalam tilawah ada orang qari yang membacakan Al-Quran. Selepas tu ada pula intisari ayat ataupun ada terjemahan. Artinya kita faham tak apa dibaca? Kita faham. Artinya mudah faham. Bila sebut tilawah, bacaan Al-Quran yang kita faham, dipanggil sebagai follow, nak follow benda tu. Kita baca Quran, kita nak faham benda tu. Contoh dalam Al-Quran, dalam surah ke-29, surah Al-Ankabut, pada ayat ke-45 belah kanan tu, muka surat 401, Allah sebut utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqamas solah. Wa aqamus solah. Allah sebut utlu ma, kamu kena faham, kena tahu apa yang diwahyukan dalam Al-Quran, faham Al-Quran dan sebagainya. Wa aqamus solat, dan dirikanlah solat. Kalau kita solat tanpa kita faham apa kita baca, rugilah. Sebab bila mana kita solat, kita faham apa yang kita baca, sambungan ayat tersebut, innas solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sebab solat tu kalau difahami cara bacaannya akan mencegah kepada kemungkaran dan kemaksiatan. Hari ini ramai orang solat, tapi asbab tak faham pun apa yang dibaca. Hatta Al-Fatihah pun dia tak baca. Jadi rugi sangatlah. Itu sebab dia solat, tapi kemaksiatan dia buat. Solat, dia buat jahat juga, curi dan sebagainya. Sebab tak mencegah benda tu, sebab tak faham. Allah sebut utluma, Iqra pada peringkat awal Al-Quran diturunkan. Bila mana dah banyak kurang-kurang sebagainya, solat pun dah perintahkan, turun ayat utlu haqqa tilawati, dengan betul-betul pembacaan. Artinya bila baca tu kena faham. Sebab tu Imam Nawawi ambil ayat ini sebab Allah pesan innal ladzina yatluna kitaballah, iaitu mereka yang selalu yatluna, fa'lun mudhari'. Fa'lun mudhari' ni present tense yang sentiasa berjalan. Artinya dia bukan baca sekali, tapi baca selalu, berkali-kali. Memang hari-hari dia baca yatluna. Dia baca bukan sekadar baca saja, dia baca, dia faham dan dia follow step tu. Okey, itu sebab yatluna. Tu beza ya. Boleh beza Iqra, boleh beza dengan rattil dan juga tilawah utlu. Artinya mana yang lebih tinggi? Utlu ni tinggilah, sebab yang tadabbur dan tazakur dan sebagainya. Iqra kita baca je. Sebab konten Al-Quran kita baca dulu. Tuan-tuan baca dulu, baiki dari segi tajuk dan sebagainya. Nak faham sebut dengan yatluna, utluna. Okey. Dalam Al-Quran kalimah utlu ni disebut lebih daripada 40 kali dan 46 kali banyak tu perkataan dan utluna. Tu dah ayatnya lah. Bila Imam Nawawi ambil ayat ini nak gambarkan kepada kita, mereka yang sering dalam kehidupannya membaca dengan memahami dan dia follow dia step tu dan dia mengamalkan kitab Allah. Allah meletakkan kitab Allah. Allah tak letakkan Al-Quran. Sebab apa? Kita sedia maklum, kitab Allah, dan dalam terjemahan Quran pun kebanyakannya tak letak pun bracket Al-Quran, tak letak. Sebab dia tahu kitab Allah yang wajib kita imani ada 4 kan? Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran yang paling lengkap sebagainya. Cuma di sini disebut yatluna ini, mungkin ada para ulama tafsir yang menafsirkan bahawa
Bila sebut kitab Allah, umat-umat sebelum baginda Nabi SAW, mereka baca juga kitab, mereka baca juga Taurat dan sebagainya. Mungkin dapatlah apa pahala itu dan sebagainya. Bila kita, zaman kita sekarang, umat Nabi Muhammad, kitab Allah iaitu Al-Quran. Jadi bila kita baca Al-Quran selalu, itu perkara yang penting. Baca Al-Quran, kita faham sungguh-sungguh dan sebagainya. Waktu yang sama, dia mendatangkan kekhusyukan dalam solat kita. Wa aqamus solat. Signallah dia dah. Allah tak sebut wa aqama satu, wa aqamu, mu tu jamak. Nak gambarkan di sini solat juga sebenarnya yang tercantik dilaksanakan secara berjamaah. Wa aqamus solat, dan didirikan secara berjamaah akan solat tersebut. Solat mana? Tengok pada alif lam. Alif lam dalam takrif yang mengkhususkan sesuatu cerita. Artinya solat ini solat fardu lah. Solat fardu. Walaupun solat ni ibadat tuan-tuan. Kita kadang-kadang kita rasa sekarang ni waktu PKP ni banyak masih terluang lah. Nak buat solat lah, solat sunat boleh, tak masalah. Sampaikan orang cerita nak buat, alang-alang kat rumah tak ada apa nak buat, aku nak buat solat sebelum dan selepas makan. Boleh tak? Solat sunat sebelum dan selepas makan. Solat sunat kan bagus kan? Tapi dia rasa korban banyak kerja, banyak lapang sebagainya, nak buat lah. Nak buat solat sunat sebelum selepas makan. Bila disandarkan pada makan tu, dah salah lah. Tu yang hati-hati tu. Maksudnya bukan kita tak solat tu bagus dah, tapi disandarkan kepada makan. Sebelum makan, solat sunat dulu. Kalau makan, solat sunat dulu. Kalau kata sebelum makan tu duha, okey lagi dah, tak masalah. Tapi disandarkan kepada makan. Memang ibadat solat tu bagus, tapi disandarkan pada benda lain, dia dah tak baiklah, bid'ah dan sebagainya. Sebab dalam kalimah solat ini benda yang khusus, solat fardu dan sebagainya. Waktu yang sama juga, bila mana dia baca Quran, lazim Quran, faham dan sebagainya, dia mendirikan solat dan dia infakkan. Wa anfaqu mimma razaqnahum, sebahagian daripada rezeki Allah berikan kepadanya. Macam mana? Sirran, sembunyi dahulu. Artinya bab sedekah ni juga tuan-tuan, sembunyi tu lebih bagus sebenarnya. Lebih waktunya waktu orang yang tak tahu, diam-diam. Sedekah tu lagi bagus. Bukan kita siapa-siapakan orang, tidak. Seruan tu lebih dituntut. Rasul Muzamil cerita lah begini, okay? Dan wa'alaniyah, terang-terangan, dia nampak-nampak dan sebagainya. Dan tiga perkara ini mengharapkan yarjuna, mengharapkan tijarah, satu perniagaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lan tabud, yang tak ada ruginya. Dan cerita macam inilah tuan-tuan. Bila mana kita mendirikan solat, kita peringkat awal mungkin tak faham apa yang kita baca. Kita solat, waktu akan takbir Allahu Akbar, okey, takbir tu okey dah, kita tahulah Allah Maha Besar. Baca doa iftitah pun kita boleh fikir, tadi isteri pesan suruh pergi spek mat, beli sini. Okey, betul dah baca Fatihah, teringat lagi, tadi apa petang tadi buat apa. Sampai nak salam, kita mengembara satu Malaysia, sempat pusing dah. Okey, batal tak solat? Solat tak batal, dia lintasan. Bahkan baginda Nabi pun tak menghalang lintasan ni berlaku. Bagi kita tak cakap, kita terlintas, tak usyuk lah kat situ kan, lintas, tak batalkan solat. Tetapi mungkin tak kurangnya pahala solat kita. Katalah akan takbir, letak starting solat markahnya 100. Kita akan takbir tak usyuk, kurang pap sampai salam tinggal 10% dia rupanya. Yang 90% hilang sebab kita tak usyuk. Okey. Itu sebab bila mana Allah letakkan yatluna kitab Allah, mudah-mudahan bila mana dia baca Al-Quran dengan penuh penghayatan, kefahaman dan sebagainya, pahala baca Quran tu dapat top up balik pahala yang hilang dalam solat tadi tu. 90 kali hilang, baca Quran dia faham, tambah, dapat 100 balik. Itu sebab kena yatluna, lazimkan baca Quran, lazimkan baca Quran. Tu bab solat. Sedekah pun sama. Kita sedekah hari ni, contoh kita tak kat surau dan sebagainya, kita infak satu benda, kita beli hari ni, orang tak tahu pun. Sampai satu masa orang buat audit, contohnya kipas siapa bagi ni? Kipas ni ada hamba Allah bagi. Ialah siapa? Adalah hamba Allah tu. Siapa sebut nama? Ada sekian. Semua tahu dah. Sebab dia audit, dia tahu siapa yang boleh sedekahkan nama sekian. Lepas tu kau bagi, kita pun mula, aku yang sedekah tu itu hari. Okey lah, sejuk tak majlis, okey tak ekor sebagainya, aku sedekah ni 2 ekor ni, aku sedekah ni. Dah time tu dah nampak riak dah kat situ.
Jangan kurangkan pahala lah, hilang habis dah. Jadi bila baca Quran, dia dapat top up balik. Sebab nak gambarkan 3 perkara ini, satu, perniagaan kepada Allah yang takkan rugi, lan tabur. Kalau kita berniaga dengan orang, ada turun naiknya. Tapi bila mana kita baca Quran, solat dan sebagainya, ibarat kita berusniaga dengan Allah SWT, takkan turun, semakin naik meningkat dari segi pahala tersebut. Itu sebab perlu. Sebab ayat yang seterusnya Allah sebut liyuwaffiyahum ujurahum. Kata Allah liyuwaffiyahum, lam tu sebagai lafaz jar, supaya kata Allah yuwaffiyahum, aku cukupkan, aku lengkapkan ujurahum, pahala-pahala mereka. Sebab Allah tahu kita ni manusia, benda yang manusia, benda yang kita lupa. Maka dalam Al-Quran sebut dalam surah Asy-Syam, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa aku ciptakan, wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa sempurnakan kejadiannya. Nafsin ini tuan-tuan jiwa, asal maksudnya jiwa. Jiwa datang daripada mana? Asal penciptaan kita di fizikal dulu. Dalam surah Hijr dia sebut tentang penciptaan, surah dalam khaliqun inni basyaran. Kalimah basyar tersebut menggambarkan di manusia itu dengan basyar. Surah Baqarah inni ja'ilun, fungsi kita sebagai apa? Nak gambarkan di sini tuan-tuan, manusia ni elemennya 2 je. Bila jiwa kita dah bercantum, dalam tu kata Allah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Elemen dalam diri kita ni pertama fujur. Apa fujur? Nafsu. Allah bukan sebut takwa dulu. Fujuraha, aku ilhamkan pada mereka fujur, benda nafsu dahulu. Wa taqwaha, dan juga takwa. Artinya kita ini tuan-tuan, semua orang ada nafsu. Semua bernafsu. Tengok makanan, semua nak makan, kan? Nafsu. Cuba dipikir, kalau aku makan lebih ni kadang aku sakit. Kalau aku makan ni kadang ni sikit-sikit. Itu ilmu yang dia ada. Itu konsepnya. Itu sebab dalam Quran digambarkan manusia ini dengan kalimah basyar, manusia tak lari daripada nafsu. Kerana perempuan semua nak, cuma kita jaga ini bukan hak aku ni, tak nak, astagfirullahalazim. Itu sebab bila sebut dalam Quran wa allama Adam, kita kan Adam dengan alam, dengan ilmu, wa allam, dengan ilmu dahulu. Sebab dengan ilmu dapat tundukkan nafsu. Dengan ilmu akan bertambahlah top up dari segi takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab dalam ayat ini sebut liwaffiyahum ujurahum. Sebab kita ni manusia, ada kelemahan kita, nafsu dan sebagainya. Dan perkara ini boleh top up dari segi pahala dan sebagainya. Itu dah kasah. Wa yazidahum min fadli, dan agar aku tambahkan, yazid, zid tu tambah. Okey, zid tu tambah. Aku akan tambahkan kepada mereka min fadli, dengan limpahan kurnia. Sebab kita baca Al-Quran, tuan-tuan, kalau nakkan kedudukan daripada Allah SWT, rajin-rajin baca Quran. Sebab Quran benda yang mulia. Bila benda yang kita dekat dengan benda mulia ni, dia hebat. Baginda Nabi dah hebat dah tuan-tuan, tapi sebab dia terima Quran, meningkat lagi. Ramadan tuan-tuan diturunkan Quran, Ramadan pun naik. Apatah lagi kita manusia ini, bila mana kita diberikan peluang dekat dengan Al-Quran, baca Al-Quran, apatah lagi hafaz Al-Quran, beramal dengan Al-Quran, pasti ada kurniaan yang lebih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab Imam Nawawi letakkan 2 ayat ni sebagai motivasi kepada kita dalam keadaan macam mana sekalipun, jangan tinggal baca Quran. Tak pandai belajar, agak dah berumur, jangan risau, teruskan belajar Quran. Belajar sampai 5 tahun, belajar. Sampai bila nak baca Quran? Sampai kita matilah tuan-tuan. Sampai Allah tarik balik nikmat baca Quran tu, tak habis dah. Kullu man 'alaiha fan, kata Allah surah Rahman. Bila semua dah hancur lebur, cuma habis dah binasa sebagainya, tak, peluang tak ada dah. Sekarang kita boleh bercakap, boleh baca, bacalah Quran, jangan benda lain. Kita peruntukkan kadang-kadang pegang telefon lebih lama berbanding pegang mushaf Quran. Kena buat macam tu. Itu sebab kadang-kadang tuan-tuan kena ambil masa juga baca Quran dan sebagainya. Ambil peluang sungguh-sungguh. Tuhan kata Allah, innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah tu ghafur. Apa ghafur? Allah Maha Pengampun. Sebab tahu kita ini lemah tuan-tuan. Tapi lemah pun ada terjemahan dan sebagainya. Syakur, dan Allah akan balaskan kesyukuran tersebut kepada manusia, pada hambanya. Sebab itu Imam Nawawi letakkan mukadimah dengan ayat ini sebagai motivasi kepada kita semua.
Kita buka satu ayat yang cukup untuk kita bincang sebagainya. Untuk mudah sungguh-sungguh, mulai pada hari ini ambil peluang, buat jadual, kena baca Al-Quran sungguh-sungguh, fahamkan sungguh-sungguh, ikut disiplin ilmu yang betul. Macam mana kalau kata cukup baca dulu, tengok guru talaki dan sebagainya, tengok tafsir dan sebagainya. Kalau berlaku pada tuan-tuan buat kajian, buatlah, tak masalah. Sebab itu tuan-tuan, minta maaf cakap, bukan bila mana saya sambung PhD ini untuk sebagai bangga, tidak, tapi nak mendidik diri agar disiplin pada ilmu. Sebab berkaitan tentang master atau PhD ini, dia ikut kepada flow tentang kajian. Dia bukan benda yang boleh kita macam degree dan sebagainya, ikutlah, boleh paksa sebagainya. Tapi master maupun PhD, dia kajian khusus berkaitan tentang ilmiah. Bukan satu kitab kena baca, banyak kitab kena baca, ikut sebelah ilmu. Ni kita apa, ulama kita apa, manhaj dia bagaimana dan sebagainya. Itu sebab kena didik diri macam itu. Bukan nak kata kenapa ambil PhD, memang kata dunia, tapi nak latih diri agar fokus dan disiplin ikut terma-terma ilmu yang betul. Jadi bila sampai kuliah dan sebagainya, saya tak baca kitab ni saja. Ini terjemah oleh tuan-tuan. Rujukannya hanya anak isteri je tahu kat rumah. Banyak kitab yang dibaca. Apa ayat cerita, imam ni kata apa, imam ni kata apa, pandangan ni macam mana sebagainya. Sebab nak kongsi dengan tuan-tuan, kita baca okey je, tak masalah. Cuma nak hurai bagi kita faham kenapa ayat ni dipilih, bukan ayat yang lain. Kenapa tak letak Iqra bismillah, baca juga Quran. Kenapa tak ambil ayat lain dan sebagainya? Tapi Imam Nawawi ambil dua ayat ni sebab nak menunjukkan betapa ruginya mereka yang diberikan nikmat percakapan mulut tapi tak melazimi untuk membaca Al-Quran. Alamat ruginya mereka yang berada di akhir zaman ini. Ada peluang yang sangat banyak tapi tak dapat nak baca Al-Quran. Tuan-tuan, Imam Syu'bah ni partner ataupun rawi pada Imam Asim. Kita baca Hafs an Asim. Imam Syu'bah ni anak murid sama-sama geng, belajar sama-sama dengan Imam Hafs, Imam Asim. Dia khatam Quran, tuan-tuan, di sepanjang hidupnya lebih pada 18,000 kali. 18,000 kali, tuan-tuan. Umur dia panjang ke? Tak panjang mana, 60 lebih je. Bayangkanlah kalau kita bundarkan 18,000 kali, bahagikan 63 tahun, setahun berapa? Cekkan diri kita hari ini. Kita khatam Quran berapa kali? Kadang-kadang setahun, kadang-kadang sekali je, Ramadan. Itu pun Ramadan buat geng sama-sama, jom mengaji aku sama-sama, khatam sama-sama, berkumpulan. Tapi individu berapa kita buat? Kita kena cek sama-sama. Latih, azamkan diri, ya Allah, minta dengan Allah, bukan dengan saya, minta dengan Allah, ya Allah, aku nak baca Quran, nak faham ni, ya Allah. Peringkat pertama, cari ruang, khatamkan terlebih dahulu secepat yang mungkin. Tapi jaga tajwid lah. Kalau kita buat jadual nak 30 hari, satu hari satu juzuk, bagi. Kena buat jadual. Satu hari satu juzuk 20 muka surat je. Bagikan dengan 5 waktu solat. 5 waktu solat, kan? Jadi 20 bagi 5, 4 muka surat subuh, 4 muka surat zuhur, 4 muka surat asar, maghrib, isyak, selesai. Kalau sebagai ada kuliah, nak tidur dia ganti. Kalau agak-agak berat, tak apa. Peringkat awal tenang-tenang dahulu. Ambil, kita buat pilihan. Kita katalah kita baca satu hari kita ada masa, contoh ambil 2 muka surat contohnya. Kena kira lah. Paling tidak, tuan-tuan, setahun bila kita khatam sekali, paling kurang setahun ada 365 hari. Kalau satu hari baca 2 muka surat, khatam, tuan-tuan, khatam. Sebab Al-Quran ada 604 muka surat je. Sedangkan setahun ada 365 kan. Satu hari 2 muka surat je, 2 surat. 365 kali 2 tak 700 lebih lah hari. Tapi khatam lah, tuan-tuan. Bulan 10 sudah khatam dah. Itu kena planning. Tapi ada orang kadang-kadang 5 tahun tak khatam juga, sebab tak buat calculation. Nampak macam tebal, Ustaz, bila nak khatam ni ya? Tak khatam juga. Bila tuan-tuan dah mula minat dengan Quran, kata Sayyidina Osman bin Affan, "Lau taharat qulubukum ma syaba'at min kalamillah." Kalau hati kamu dah bersihkan dengan maksiat dan sebagainya, ma syaba'at, kamu takkan pernah kenyang min kalamillah, daripada kalam Allah SWT. Nak baca lagi, dah hatam ni, baca lagi, sebab dah seronok dah. Tentu Allah dah pegang kita dah. Sebab perlu kita berhenti baca kitab ini untuk mendatangkan minat
dan keseronokan kita dalam baca Al-Quran. Jadi cukuplah perkongsian pada malam ini tuan-tuan. Dah pukul 9 dah. Mudah-mudahan Allah berkati kita, insya-Allah. Kita jumpa lagi nanti untuk sama-sama kita membedah siasat pula. Kita bedah kitab ini, kita berkongsi tentang kitab ini untuk mendatangkan minat dan cinta kita terhadap Al-Quran, mudah-mudahan. Semoga datang daripada Allah Taala. Allahumma amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi sekian daripada saya. Yang itu daripada Allah Taala, yang lemah dulu masa sendiri yang dosa saya lakukan. Dan kita tangguhkan pula kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.